Hello, assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. So terima kasih kerana support first video kita orang. And kita orang pun terima banyak kisah seram daripada korang. So kita orang decide untuk pilih satu tajuk sebagai perkongsian pada hari ni. So tajuknya ialah hospital. Jadi bila mana kita sebut pasal hospital, of course banyak kisah seram kita pernah dengar daripada hospital. Kisah seram bilik mayat lah, kisah seram hantu nurse lah, and macam-macam lagi kisah seram yang dikongsikan tentang hospital. Cuma adakah ianya betul ataupun tidak? So, tak nak buang masa, let's start. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, untuk kisah pertama hari ni dikongsikan oleh Lia. Kejadian ni terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu. So, nama aku Lia. Aku ni merupakan attendant kesihatan di sebuah hospital kerajaan bahagian ward bersalin. So, tugas aku biasanya akan kemaskan balik bilik bersalin lepas selesai orang bersalin. So, malam tu lebih kurang pukul 3 pagi, ada pasien yang selamat bersalin. So, lepas diorang dah settle, tibalah tugas aku untuk membersihkan bilik bersalin. Untuk pengetahuan korang, bilik bersalin ni, dia punya tempat betul-betul bersebelahan dengan bilik mayat. And dekat bilik bersalin tu, wad bersalin tu, dia ada satu tingkap kecil. Tingkap kecil yang korang boleh terus tengok dekat dalam bilik mayat tu. Tapi sebab aku dah biasa kan, so aku pun just proceed buat kerja aku macam biasa. Masa aku tengah nak bersihkan darah yang ke atas katil tu, tiba-tiba tingkap yang bersambung dengan bilik mayat ni diketuk. Dia macam, tapi aku buat tak tahu je. So aku just teruskan buat kerja aku. And tingkap tu makin lama diketuk semakin kuat, and aku rasa sangat terganggu. Dia bunyi. So aku pun beranikan diri and pergi kat tingkap tu, sebab aku rasa yang petugas bilik mayat yang nak bergurau dengan aku. So aku pun pergi kat tingkap tu and aku tengok tak ada orang. Even lampu pun ditutup. Tapi aku tak puas hati sebab aku rasa macam memang kuat mengatakan yang petugas tu yang nak bergurau dengan aku. So aku pun just tengok lama-lama and aku nampak ada kelibat yang melintas dekat tingkap tu. So aku pun terkejut and aku keluar daripada bilik tu dulu. Aku bertenangkan diri, aku istighfar banyak-banyak. And bila aku dah ready, aku cuba balik masuk ke dalam bilik tu. And guess what? Bila aku dah sampai dekat pintu, aku dengar satu bunyi yang pelik. Kali ni bunyi itu bukan daripada bilik mayat tau. Bunyi itu kali ni dia dekat bilik yang aku kemas tu, bilik bersalin tu. Dia bukan bunyi macam bunyi tapak kaki ke apa, bukan. Dia macam bunyi orang tengah menjilat. Dia bunyi. Aku pun macam, makin lama aku rasa macam, aku rasa seriau tau bunyi tu. So aku pun buka sikit pintu untuk intai apa yang berlaku kat dalam. So bila aku buka je pintu tu, aku nampak ada satu sosok lembaga hitam yang tengah jilat darah dekat atas katil tu. So aku tergamam dekat situ and aku tak mampu nak bergerak. Lepas tu benda tu perasan aku, dia pandang aku and dia cakap. Aku pun menggigil. Lepas tu aku terus lari pergi kat lobi. Aku cerita kat kawan aku, and then kawan aku cakap tak apa, malam tu dia teman aku kemas. And itu sajalah perkongsian daripada aku, pengalaman masa aku bekerja dekat hospital.
So tu sajalah perkongsian daripada Lia. So apa pendapat korang? Kalau korang dekat tempat dia, apa yang korang akan buat? To be honest lah, aku rasa Lia ni kuat sebab dia still boleh lari lepas nampak benda tu. Sebab kadang ada certain orang, kalau dia nampak benda tu terus lembik lutut weh. Kalau aku pun tak tahu apa yang akan aku buat. So untuk cerita yang pertama ni bagi aku menarik and seram. So kita nak dengar untuk kisah yang kedua pula. Untuk kisah yang kedua ni dikongsikan oleh Imran. Kejadian ni terjadi kira-kira 9 tahun yang lalu masa aku jaga ayah aku dekat sebuah hospital swasta. Actually ayah aku ni duduk satu bilik VIP, which is dalam satu bilik tu hanya boleh masuk 4 orang saja. Ada 4 katil je. And time tu ayah aku seorang je dekat dalam bilik tu. Semuanya okey je, sehinggalah ada seorang pakcik ni, dia masuk and duduk di sebelah katil ayah aku. Actually ni pakcik ni agak pelik sebab korang bayangkan tangan dia penuh cincin and dia bawa satu tongkat yang warna hitam. Tapi aku sangka baik je lah kan, orang tua kan. Sehinggalah aku selalu dengar dia selalu bercakap sorang-sorang lebih kurang pukul 2-3 pagi macam tu. Mula-mula sejam, lepas tu makin lama dia bercakap sorang-sorang sampai azan subuh. Tapi bila aku tanya bapak aku cakap dia tak ada dengar apa-apa pun. And yang paling teruk, bapak aku cakap dia nampak pakcik tu tidur. Aku jadi macam tak tahu nak respon macam mana. Korang faham tak? So apa yang aku nampak, apa yang aku dengar tiap-tiap malam tu. Tapi tu belum teruk lagi. Pernah tu aku kena ganggu dengan kelibat pakcik tu. Time tu lebih kurang pukul 3 pagi, aku nak pergi tandas. Dalam bilik tu ada satu tandas, untuk setiap bilik ada satu tandas. So aku nak pergi tandas. Aku lalu katil pakcik tu. Aku nampak pakcik tu tengah tidur and berselubung dengan selimut, which is dia tutup selimut tu satu badan. So bila pakai selimut, kita boleh nampak kan ada bentuk orang tengah baring kat situ. So aku guess pakcik tu dah tidur lah. Bila aku nak sampai kat tandas tu, korang tahu kan, bilik tu dia ada satu, dia punya pintu tu dia ada cermin yang boleh nampak luar. Aku nampak pakcik tu melintas dekat luar 2 kali. Dia lintas ke kiri, dia lintas ke kanan. So aku rasa aku mamai kot, and aku abaikan je. Sampailah aku dengar bunyi tandas di pump. Aku dah start rasa seram sejuk. And bila pintu tandas tu dibuka pelan-pelan, guess what? Pakcik tu keluar dari tandas. Gugur weh jantung aku time tu. Lepas tu aku terus pusing balik pandang dekat katil tu. Katil tu macam ada orang lagi. Masih ada lagi bentuk orang tengah tidur. And then tiba-tiba pakcik tu tepuk bahu aku. Dia cakap dengan aku, jangan kacau dia, dia tengah tidur. Kalau dia bangun, nanti dia marah. Weh, time tu hanya Tuhan yang tahu macam mana aku rasa weh time tu. So tu merupakan kisah seram hospital yang bagi aku tak boleh lupakan sampai sekarang. So besoknya aku dah discharge, ayah aku dah discharge, and kita orang dah tak jumpa pakcik tu lagi. So sekian kisah seram daripada Imran. So apa pendapat korang? Bagi aku kisah Imran ni agak seram. Sebab to be honest, kalau aku pun memang gugur jantung nampak benda macam tu kan, depan-depan lagi, duduk sebilik pula tu. Fuh. Ni aku cerita ni pun meremang bulu roma. Alright, so untuk tak nak buang masa, kita teruskan dengan kisah seram kita yang terakhir. So untuk kisah terakhir kali ni, kisah yang ketiga dikongsikan oleh Lina. Kejadian ni terjadi kira-kira 3 ke 4 tahun yang lalu masa aku bersalin anak pertama.
Aku bersalin tak normal, aku bersalin Caesar. So bila mana sebut Caesar, aku stay dekat ward lebih lama disebabkan ada komplikasi terjadi masa aku bersalin. Sepanjang daripada aku belum bersalin sampai aku habis bersalin, ada seorang makcik cleaner ni selalu teman aku, selalu datang dan bagi aku semangat. Setiap kali dia nak habis balik kerja, dia akan datang jumpa aku. Setiap kali dia baru masuk kerja, dia akan datang jumpa aku. Kadang-kadang dia bawa makanan, kadang-kadang dia bawa buah. So dia sangat baik dengan aku. Sampailah ada satu masa tu, dia tak datang lebih kurang 2 hari. Mula-mula hari pertama dia tak datang tu, aku tak ada nak rasa pelik sangat. Sebab yalah, mungkin dia cuti kot. Takkan dah dalam seminggu tu dia nak kerja direct kan. So mungkin dia cuti. Tapi bila dia tak datang pada hari kedua tu, aku dah start risau. Yelah, pelik lah, makcik-makcik kan. Oh, lupa, nama dia Makcik Leha. Aku lupa nak beritahu korang tadi. Nama dia Makcik Leha. Kiranya aku dengan dia sangat rapat lah. Sangat rapat. Kira pada masa dia tak datang hari kedua tu, aku dah start macam mencari-cari dia. Dan aku just stay positif. Mungkin dia ada hal. Dan ya, betul, hari ketiga dia datang. Tapi kali ni dia datang, perwatakan dia agak berbeza. Biasanya Makcik Leha ni orangnya yang peramah, suka buat lawak. Dia selalu buat aku rasa tenang and rasa hilang masalah aku. Tapi kali ni dia datang, muka dia agak masam, nampak pucat, and dia tak bercakap langsung. Dia just lalu tengok aku and dia pergi. Aku tak sempat nak tanya dia mana dia pergi 2 hari tu. Tapi tak apa, sebab kebiasaannya bila dia nak balik, dia akan datang jumpa aku. So aku tunggu masa dia nak balik. Tapi time nak balik tu, dia tak datang jumpa aku. Dia tak ada jenguk aku. Aku pun rasa macam tak seronok tau. Aku ada buat salah ke dengan dia? So aku decide, aku panggil nurse. Aku cakap dengan dia, nak tanya, nak jumpa Makcik Leha. Boleh tak tolong panggilkan sini? And guess what? Nurse cakap dengan aku, Makcik Leha ada dekat zon kritikal. Dia terlibat dengan kemalangan masa balik kerja 2 hari yang lepas. Masa yang last tu, yang aku jumpa dengan dia last tadi tu, itu rupanya kali terakhir sebelum Makcik Leha terlibat dalam kemalangan. So, siapa yang aku nampak tadi tu sebenarnya? Adakah jelmaan Makcik Leha? Ataupun Wallahu'alam bisawab. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. So, itu saja perkongsian seram aku. And korang rasa macam mana? Aku. So, sekian perkongsian daripada Lina. So, apa pendapat korang tentang kisah Lina ni? Seram tak? Kalau korang rasa seram, aku lagi seram. Jadi mungkin kisah Lina ni tak pasti sama ada hantu ke. Tapi aku kuat mengatakan yang itu semua adalah permainan jin. Permainan jin untuk menipu daya manusia. So, itu saja perkongsian kisah seram untuk episod kita kali ni. So gang, macam mana? Okey tak? Okey tak? Kalau okey, minta tolong korang tinggalkanlah komen, like, dan jangan lupa share video ni. Sebab viewer ada ramai, tapi like, komen, subscribe belum lagi. Kita nak capai 1,000 dulu gang. Kita nak capai 1,000 dulu. InsyaAllah lepas kita capai 1,000 subscriber, kita akan bagi konten yang lebih menarik, bukan sekadar storytelling je. So kalau korang nak enjoy dengan konten yang lain, so minta korang stay tune, bersabar, and terus support kita orang. Sebab kita orang ada banyak planning dalam genre cerita hantu ni. Alright, so terus support kita orang. Jumpa korang dekat the next video. Alright,
So, tagline satu kali. Jangan takut, jangan lari. Ini semua cobaan.